Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa negara Brunei Darussalam akan memulakan ibadah puasa pada hari Ahad 3 April 2022. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Ramadan disiarkan sebentar tadi melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka yang berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam mengumumkan bahawa awal bulan Ramadan 1443 Hijriah bersamaan dengan tahun Masihi 2022 jatuh pada hari Ahad 1 Ramadan 1443 Hijriah bersamaan dengan 3 hari bulan April tahun 2022 Masihi. Umat Islam di negara ini akan mula berpuasa Ramadan pada hari tersebut. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah terdiri daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Agama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Mereka tidak berhasil melihat anak bulan Ramadan. Rombongan tersebut berada di Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara dan Bukit Agok di Jerudong di daerah Brunei dan Muara, Bukit Lumut di daerah Belait dan Bukit Ambok di daerah Tutong. Sementara itu, acara keagamaan bagi menunggu hasil ru'yah awal bulan Ramadan 1443 Hijrah diadakan lewat petang tadi. Kementerian Hal Ehwal Agama bersidang selepas mengadakan penglihatan anak bulan Ramadan. Hadir Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Juga hadir Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Terdahulu diadakan persembahan bacaan Al-Quran diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah serta sembahyang fardu maghrib berjemaah. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan perubahan waktu-waktu bekerja di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan sepanjang bulan Ramadan bagi tahun Hijrah 1443 bersamaan 2022 Masihi. Hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang. Bagi kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan yang bertugas pada hari Jumaat, waktu bertugas adalah bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi. Sementara pekerja-pekerja yang bergaji hari pula, masa bekerja hendaklah dikurangkan selama 1 jam dari waktu-waktu bekerja biasa. Sementara penentuan memulakan kerja terserah kepada budi bicara kementerian atau jabatan masing-masing. Sementara itu, Kementerian Pendidikan juga memaklumkan mengenai waktu-waktu persekolahan
semasa bulan Ramadan bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah, maktab-maktab serta pusat-pusat tingkatan 6 di seluruh negara. Waktu persekolahan bagi sekolah-sekolah rendah dari 7.45 pagi hingga 11.40 pagi. Manakala waktu persekolahan sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab dan pusat-pusat tingkatan 6 dari 7.45 pagi hingga 11.50 pagi bagi sesi pagi dan 12 tengah hari hingga 4 petang bagi sesi petang, iaitu bagi sekolah-sekolah yang mempunyai 2 sesi. Pelajar-pelajar prasekolah akan diberikan kelonggaran waktu pengajaran dan pembelajaran mengikut budi bicara sekolah masing-masing. Lapan kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 2 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Kedua-dua kes tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 503 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 134,915 kes. Daripada jumlah kes terbaru ini, 490 adalah hasil ujian ART yang telah dinaikkan ke aplikasi BruHealth. Manakala 13 adalah dari hasil 1,176 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 1,020 kes telah disahkan sembuh. Ini membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 130,250 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 4,455 kes. Iaitu 81 kes aktif berada di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital, manakala 4,374 kes positif sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 31 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 61.6% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Kebajikan golongan anak yatim dan orang kurang berkemampuan sangat diambil berat. Sehubungan itu, Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Besar mengadakan penyerahan derma dan barang asasi semasa majlis tahlil dan doa arwah. Penyampaian sumbangan kepada 24 penerima disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Antara objektif program adalah untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Selaras dengan matlamatnya untuk menyatukan golongan warga emas untuk terus menerajui dan menjayakan wawasan Brunei 2035, pertumbuhan warga emas telah dan terus mencatat kemajuan dan bergerak ke hadapan demi kebaikan bangsa dan negara. Berucap pada majlis perasmian bangunan Ibu Pejabat Warga Emas, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata, sebagai salah satu 5 negara teratas ASEAN yang menuju ke arah aging population, tidak dapat dinafikan bahawa warga emas tidak sama sekali akan hilang daripada usaha bersama untuk menentukan kesejahteraan yang berkekalan di negara Brunei Darussalam. Menurut Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, ini adalah cerminan warga emas sebagai insan yang kaya dengan pengalaman dan khazanah pengetahuan yang berani menyumbangkan buah fikiran dan apa yang terpenting membimbing generasi terkini dan yang akan datang. Plan tindakan warga emas telah dan akan dikemas kini untuk dilaraskan dengan strategi Kementerian Kesihatan yang menumpukan ke arah successful aging dengan mengetengahkan institusi keluarga dalam penjagaan golongan warga emas. Antara usaha yang dilaksanakan ialah program pemendilan warga emas yang diungkayahkan bersama Kementerian Kebudayaan dan Sukan dengan rakan-rakan strategik
sejak tahun 2020. Ibu Pejabat Pertubuhan Warga Mas merupakan pusat urus tadbir dan platform penting untuk menghubungkan peranan strategiknya dan pertemuan dua hala bagi mewujudkan rakan strategik program kolaborasi. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan program infak pandu lalu kepada 4 ahli warga Mas yang memerlukan. Majlis membaca surah Yasin dan tahlil sempena memperingati sambutan Hari Kesedaran Autisme Sedunia secara maya diadakan semalam. Antara yang menyertai Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dikendalikan oleh Persatuan Semata Brunei, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Persatuan Ibu Bapa dan Keluarga khusus bagi individu-individu autisme di negara ini. Program Mumtaz dihasrat memberi peluang kepada para pelajar yang kurang berkemampuan dan sangat memerlukan bantuan dari segi akademik untuk meningkatkan prestasi akademik dan memperluaskan pengetahuan mengenai semua mata pelajaran penilaian sekolah rendah PSR. Pada tahun kedua ianya dilancarkan, program akan melibatkan 55 pelajar PSR yang akan mendudukinya tahun ini. Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Majlis. Program dilancarkan petang tadi secara dalam talian oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program Mumtaz memberikan tuition percuma kepada para pelajar PSR yang memerlukan. Sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat, 9 pelatih dan 4 tenaga pengajar Pusat Pembangunan Belia mengadakan kempen kebersihan dan membaik pulih di Masjid Kampung Menunggul. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan dari Koperasi Pusat Pembangunan Belia dan projek #Infak1 bagi Masjid Kampung Menunggul. Hadir Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Asy'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengurus projek. Kempen merupakan kerjasama di antara Majlis Belia Brunei, Green Brunei dan projek #Infak1. 4 sukarelawan dari Green Brunei juga menyertainya. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan bagi melipat gandakan amal ibadah. Oleh yang demikian, amat beruntunglah orang-orang yang merebut ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amatlah rugi pula bagi orang-orang yang mensia-siakannya. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa khutbah Jumaat hari ini bertajuk melipat gandakan amal ibadah di bulan Ramadan. Antara amalan-amalan sunat yang digalakkan untuk kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan ialah yang pertama, bersedekah. Perbanyakkanlah amalan bersedekah kerana Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersedekah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Yang kedua, sembahyang sunat tarawih. Sama-samalah kita melaksanakan sembahyang sunat tarawih berjemaah, lebih-lebih lagi di masjid-masjid, surau-surau dan badai-badai ibadat. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Oleh itu, perbanyakkanlah membaca Al-Quran di bulan ini. Yang kelima, bersahur. Sayugialah kita melaksanakan perkara bersahur ini. Dan para ulama sepakat mengatakan bahawa hukum makan bersahur itu adalah sunat dan ada keberkatannya. Selain itu, sunat melambatkan sahur sehingga hampir waktu fajar, iaitu kira-kira pada kadar membaca 50 ayat Al-Quran sebelum terbit fajar.
Pengagihan buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Setiap seorang akan menerima satu kotak kecil kurma ajwa yang mengandungi 300 gram. Pengagihan kurma dilaksanakan mengikut tata cara pembahagian yang telah ditetapkan oleh pihak yayasan dengan menggunakan borang khas yang diedarkan melalui penghulu mukim dan ketua-ketua kampung. Di daerah Temburong, pengagihan kurma turut disampaikan kepada 5 ketua keluarga terpilih yang tinggal di kawasan luar bandar. Menekan masa ini, masa COVID ini, ini dibiarkan secara WhatsApp group, penduduk kampung akan mengambil ke rumah. Pengagihan di Kampung Pudak ini adalah secara biasa saja, semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang mengambil waktu penerimaan penghantaran daripada pihak-pihak berkenaan, diagihkan terus dan ada esoknya dan seterusnya lah. Menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia atas kurnia kurma pada tahun ini. Semoga kepada Duli Tuan Patih dan kerabat diraja semoga sihat walafiat hendaknya. Menjunjung kasih kepada kerajaan ke bawah Duli kerana setiap tahun membagi kurma ke arah kami yang orang mualaf macam kami ini. Dengan adanya kurma sumbangan dari ke bawah Duli ini, dapatlah kami untuk berbuka puasa dengan kurma yang diberikan. Persatuan Saudara-Saudara Baru Pesatu Daerah Tutong mengadakan majlis penyerahan agihan sumbangan projek Fatul Barakah 3.0 kepada ketua-ketua keluarga mualaf yang memerlukan di Daerah Tutong. Majlis penyerahannya diadakan secara pandu lalu di bangunan Pesatu Kampung Lubuk, Daerah Tutong pagi tadi. Penyerahannya disampaikan oleh Awang Haji Hasbi Azrul bin Abdullah Liat yang dipertua persatuan berkenaan dan selebihnya dihantar ke rumah-rumah penerima. Penyerahan diselajurkan dengan penyampaian agihan sumbangan pakaian dan fidyah daripada orang ramai. Projek dihasrat dapat meringankan beban keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan, terutama dalam kalangan saudara baharu, selain berkongsi rezeki sebelum tibanya kedatangan bulan suci Ramadan. Rumah-rumah kediaman yang tidak dilengkapi dengan peralatan pencegahan kebakaran akan lebih terdedah kepada risiko kemalangan kebakaran. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, kebanyakan rumah di negara ini didapati tidak dilengkapi dengan peralatan pencegahan kebakaran seperti alat pemadam api, selimut api dan alat pengesan asap. Statistik kes panggilan kebakaran struktur diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat pada bulan Ramadan tahun 2021 adalah sebanyak 28 panggilan kebakaran. Daripada jumlah tersebut, 21 panggilan daripadanya adalah kebakaran rumah dengan anggaran kerugian sebanyak RM334,600 dan 7 panggilan kebakaran bangunan. Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam sidang media tertutup baru-baru ini menyarankan orang awam agar sentiasa peka serta menitik beratkan aspek keselamatan dan pencegahan bagi menghindari berlakunya kebakaran. Antaranya memastikan penggunaan peralatan elektrik sentiasa dikawal dan mengikut piawaian yang betul. Yang pertama, kebakaran elektrik seperti lebih beban, overload, kepanasan yang berlebihan, overheat, litar pintas, short circuit, penyambungan yang longgar, loose connection dan pendawaian yang usang. Yang kedua, masakan yang ditinggalkan. Yang ketiga, hos LPG yang longgar dan bocor. Yang keempat, arson, iaitu kebakaran yang disengajakan atau meragukan. Dan yang kelima, api putung rokok. Langkah-langkah pencegahan awal amat perlu bukan sahaja semasa kita menunaikan ibadah puasa dan menyambut kedatangan Hari Raya. Bahkan ia hendaklah dijadikan sebagai amalan keselamatan seharian. Sebarang insiden kecemasan, hubungi talian 995. Bagi pertanyaan mengenai aspek keselamatan kebakaran di rumah kediaman, hubungi bahagian perhubungan awam
Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian 238-0402 atau 238-0409. Gerai Ramadan di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Bandaran dan Jabatan Daerah Temburong akan diadakan bermula 1 Ramadan 1443 Hijrah di lokasi dan masa yang telah ditetapkan di setiap daerah. Dalam siaran akhbar, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan bagi daerah Brunei dan Muara, Gerai Ramadan terletak di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara dan kawasan Tamu Gadong berpayung bersebelahan Pasar Gadong. Di daerah Belait, kawasan lapang bangunan Gerai Tudung Saji, Jalan Setia Diraja dan kawasan perkarangan Pasar Neka Seria, Jalan Lorong 3, Selatan Seria. Di daerah Tutong, kawasan lapang berhadapan dengan Hospital Duli Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Pekan Tutong. Gerai-gerai tersebut akan bermula pada pukul 2 petang hingga 7 malam. Sementara di kawasan pejalan kaki Pekan Bangar, gerai akan bermula pada pukul 1.30 hingga 6 petang. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian-talian yang tertera. Selaras dengan wawasan Brunei 2035 ke arah rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, projek e-Education Solution selama 3 tahun telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama kepada industri telekomunikasi Brunei iaitu Unified National Network Sdn Bhd UNN, Datastream Digital Sdn Bhd DST, Imagine Sdn Bhd dan Progressive Sdn Bhd. Projek e-Education Solution akan bermula hari ini merupakan inisiatif kerjasama antara kementerian-kementerian berkenaan dan industri telekomunikasi Brunei untuk membekalkan komputer riba dan data internet kepada guru dan pelajar kurang bernasib baik. Projek tersebut dimulakan tahun lalu semasa peralihan kepada pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian, terutamanya semasa penularan wabak yang telah mengalihkan pembelajaran secara bersemuka kepada kelas secara dalam talian. 199 kilogram tongking ayam dirampas yang dipercayai dibawa masuk ke negara Brunei Darussalam tanpa permit import halal. 2 orang suspek yang dipercayai mempunyai keterlibatan dengan kes tersebut juga akan disiasat untuk tindakan selanjutnya. Rampasan itu adalah hasil operasi serbuan para pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah pada 29 Mac di salah sebuah rumah dan kedai runcit kawasan Kampung Sungai Buloh. Ia berikutan aduan orang ramai mengenai penjualan tongking ayam yang diragui kehalalannya melalui sosial media. Justru Kementerian Hal Ehwal Ugama mengingatkan kepada syarikat yang hendak membawa masuk daging mentah ke negara Brunei Darussalam untuk mendapatkan permit import halal daripada Majlis Ugama Islam Brunei. Sukan dalam usaha untuk terus meningkatkan mutu serta pembangunan bola sepak di negara ini. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD memeterai Memorandum Persefahaman MOU dengan Persatuan Bola Sepak Qatar, Qatar FA. Majlis penandatanganan Memorandum Persefahaman tersebut diadakan di Ibu Pejabat Qatar FA, Qatar. Mewakili Qatar FA yang dipertua Sheikh Hamad bin Ahmed At-Thani, manakala FABD diwakili oleh Yang Dipertua Pengiran Haji Matusen bin Pengiran Haji Matasan. Dengan adanya perjanjian persefahaman selama 5 tahun ini, ia menjadi langkah yang penting bagi kedua-dua persatuan dalam usaha pembangunan bola sepak termasuk dari segi teknikal dan pertukaran secara profesional serta mengadakan perlawanan persahabatan termasuk mengukuhkan lagi jalinan hubungan antara kedua-dua negara. Juga hadir Tuan Yang Terutama Muhammad Bahrain bin Datuk Paduka Haji Abu Bakar
Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Qatar.